أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا على حبيبنا على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sama-sama kita memajak berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang mulia ini yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala ada niat saja nak datang ke surau, ke masjid, maka malaikat rahmat jaga kita, pelihara kita. Seandainya kita mati dalam kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, itu satu mati yang mulia. Yang dikata mati itu husnul khatimah, iaitu mati yang baik. Yang dikatakan satu daripada itu mati, dikatakan itu mati mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dikatakan syahid dunia. Tidak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus pengajian kita dalam kisah Mutika Hadis, masuk pasal yang kedua. Tajuknya berbunyi matinya itu tiap yang bernyawa apabila berakhirnya umur dunia, kemudian selepas itu semuanya dihidupkan semula. Yaumul ba'thi. Kita ni apabila kita ni mati, berlakunya hari kiamat nanti, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka ketika itu semua makhluk semuanya mati belaka. Manusia pun mati, kemudian jin pun mati, binatang yang semuanya mati belaka. Tapi selain daripada jin dan manusia ni, mereka di ataupun perkara tadi dah dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihisap kecuali ada kita tertulainlah. Yang dihisap, yang dibangkit semula ialah jin dan manusia, termasuklah kita semua. Ini kita wajib beriman, wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara rukun beriman dengan hari akhirat adanya yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Ini takut sebenarnya. Jadi ketika itu dibangkit, sekarang tak ada lain dah, nak dihimpun di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti. Masing-masing itu berjalan kadang dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang itu bertelanjang dah tu, tidak ada pakaian dah. Kita sibuknya ketika itu manusia dah tengok dah aurat orang lain, sedang dah. Ini kesibukan atau huru-hara di hari akhirat nanti. Jadi pada malam ini kita dah baca dah mukadimah di yang lepas. Cuma nak beritahu kepada kita di hurai sini, di antara itu tanda-tanda berlakunya kiamat. Muka surat, kalau kita mestikan hadis, muka surat 318. 318 kita baca hadis terlebih dahulu. An Huzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Luka bin Luka, rawahu Tirmizi wal Imam Ahmad. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan berlakunya itu sa'ah ataupun kiamat sehingga orang tidak tentu saka bakanya, yang buruk akhlaknya dan yang bodoh bebal dia menjadi sebahagia bagi manusia dengan kesenangan dunia ini. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini di antara itu perkara yang berlaku di akhir zaman. Berlaku di akhir zaman. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi nama Huzaifah. Di mana Huzaifah ini mengenali Huzaifah, siapa Huzaifah ini? Cara ringkasnya, dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham. Sahabat Nabi ialah orang yang tengok Nabi dan dia beriman dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi sahabat. Kenapa orang hidup zaman Nabi tidak beriman dengan ajaran Nabi? Bukan sahabat. Siapa dia? Abu Lahab. Ini dekat kita faham dah. Abu Lahab, Abu Jahal. Ini kita lihat contoh. Dia hidup zaman Nabi. Abu Lahab itu orang dekat, paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dah beriman dengan Nabi, maka bukan nama sahabat. Sahabat ini ialah orang yang hidup zaman Nabi, tengok Nabi sekarang ni, kemudian beriman dengan ajaran dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagi sahabat. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Uthman, Ali, Aisyah, Khadijah. Ini bagi sahabat. Dan ada orang yang hidup zaman Nabi tapi tak sempat tengok Nabi, tak jumpa dengan Nabi. Ini pun ada. Ini dikatakan iaitu, kalau terbaca sekarang ni, kalau baca sirah sekarang ni, yang mana dikatakan apa ni, orang tu duduk di Yaman, duduk di Yaman sekarang ni, dia ingin nak tengok Nabi, tapi dia berbakti pada ibu dia yang sedang sakit sekarang ni, terpaksa dikorbankan masa dia, kemudian mati. Tapi Nabi beritahu kalau bertemu orang ni maka meminta doa kepadanya, semoga Allah makbulkan doanya. Doa dia makbulkan oleh Allah Subhanahu. Ini kisah yang sahih ni. Pasal yang sahih sekali. Tapi ringkas ceritanya, Huzaifah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapanya asal orang Mekah. Lahir di Mekah tetapi berpindah ke Al-Madinah Munawwarah. Nak kita hari tak lari dah. Mekah Madinah, Mekah Madinah. Pergi buat haji pun panggil Haramain. Tanah haram sekarang ni iaitu Mekah dan Madinah. Lepas tu di Mekah Madinah diharamkan orang bukan Islam tinggal di dan berada ataupun jejak di tanah Mekah dan Madinah. Masuk cara haram tu tak kira tak apalah, tapi ada tak ada. Lepas tu di Madinah, di Jeddah sekarang ni, kalau kita datang daripada Malaysia ni, biasa kalau kapal terbang tu di Jeddah. Jeddah tengok orang putih, dah pakai tudung pun. Ini Jeddah, dia bukan tanah haram. Dah bukan tanah haram, beza. Dah jangan kata di Arab pun ramai orang pakai tudung contohnya. Dah. Ini nak kitanya di Jeddah ini bukan tanah haram. Haram iaitu tanah haram sekarang ni diharamkan ke atas orang kafir, orang bukan Islam berada di bumi Mekah dan Madinah. Tuan ingat, Dan dikatakan sini, di mana Abu Huzaifah ini, dia merupakan seorang sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Nabi SAW supaya itu dia menyimpan rahsia-rahsia. Ini hebatnya. Rahsia-rahsia makna orang yang Nabi tahu, ada hal rahsia tak perlu beritahu kepada orang sahabat lain. Tapi Abu Huzaifah ini pemegang amanah, pemegang itu rahsia. Antaranya itu terlihat dalam perang Khandaq sini. Kita lihat pada kemudian Uhud, Khandaq. Kalau bahasa pergi ke Madinah hari ini, pergi ke tempat perang Khandaq itu, dia pergi Masjid 7 punya. Dah ada benteng kubur dia tu. Dah. Dan kita hari ini kalau saya pergi bulan puasa baru ni, orang boleh jalan daripada Madinah, daripada Masjid Nabi tu ke Madinah, ada jalan dia track dia hari ni. Dah, ini Khandaq hari ni juga orang berjalan kaki. Ini contoh. Dah. Jadi nak cerita dalam perang Khandaq ni, dia menyamar itu sebagai tentera Quraisy, diceritakan. Nak perang dalam Khandaq ni. Tu tentera Quraisy ketika itu dia bergabung dengan apa tu dipanggil perang Ahzab. Ketika itu di mana orang Yahudi Madinah berpakat dengan orang musyrikin Mekah nak menyerang Nabi. Ketika itu berlakunya itu Khandaq ni parit yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mencadangkan pengalaman dia. Salman Al-Farisi orang Parsi. Parsi mana ni Iran lah hari ni. Pengalaman dia berada di Iran, di Parsi ni, kalau perang macam ni, maka Salman bercadangan kepada Nabi dan sahabat Nabi di Ghazali Farid.
gali pagi dan macam-macam lah ketika itu. Di antaranya ada peristiwa yang agak menarik ketika itu. Sahabat-sahabat Nabi Nabi sendiri kadang lapar sekarang ni. Malang bayangkanlah duk tengah panas sekarang ni, duk gali pagi sekarang ni, mana kuda tu lapar tak lepas. Kita tak 10 kaki contohnya dah. Bukit dia bukan bukit kampung kita. Dengan bukit batu, tengok batu je ini. Kalau pergi Mekah, Madinah, Allah bukit batu, bayangkanlah. Terpaksa kerja kuat. Dalam perang Khandaq ini, Huzaifah ni menyamai itu sebagai tentera itu Quraisy, dan dikatakan bahawa dan banyak rahsia yang dia dapat ketika bersama ataupun menyamar dalam tentera Quraisy tadi. Tapi nak beritahu kepada dia, apabila maklumat dapat disalur kepada tentera Islam. Ceritanya iaitu dia ni mati pada tahun 656 Masihi di Madain. Al-Madain itu di bumi Iraq punya. Ada kaitan dengan Nabi Soleh ke apa itu, sungai ini di bumi Iraq. Itu riwayat dia tentang itu Abu Huzaifah, dia ringkaslah. Jadi Abu Huzaifah dengar daripada Nabi ni, tak beri bakul dah kita namanya beri bakul. Dah dapat saja apa ni orang tolak WhatsApp kita. Dah berita tu betul rasa saya bola tu. nak ceritanya ini bahayanya. Dah kalau berita tu tak baik, tak betul, Allah banyaknya dosa. Patut Nabi ajar kepada kita, dan Quran pun ajar kepada kita, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila di antaranya dapat satu berita tentang daripada orang fasik. Orang fasik ini dikatakan orang selalu melakukan dosa besar. Kemudian dia dalam macam-macam dari orang fasik ini. Apa di antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala, fatabayyanu, kena tabayyun, kena cek dulu betul dah. Jangan pakai sebo saja. Ini perkara yang bahayakan kita. Pasal apa, sebo saja dalam apa ni, dalam maya hari ini, bukan orang Malaysia je, baca seluruh dunia, baca Allah. Kalau beramal dengan berita-berita tu, na'udzubillah, kalau betul, alhamdulillah betul. Ini bahaya. Patut tabayyun, kena tabayyun. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Kata Abu Huzaifah, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya itu hari kiamat. Nak ceritanya ni hari kiamat sebelum hatta yakuna as'adun nasi bidunya luka'a bin luka'. Dikata sini apa? Sehinggalah orang yang tidak tentu saka baka, dah tahu saka mana ni, daripada mana ni, ataupun ayah di siapa dia ni, mak di siapa dia, tahu siapa dia ni. Nak ceritanya. Kemudian sampai itu dikata yang buruk akhlak dia, Allah, buruk akhlak ni, na'udzubillah lah. Sedangkan Nabi kita, Nabi sallallahu dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Sebenarnya aku dibangkit kepada kamu semua wahai sahabat-sahabatku, tak lain tak bukan di antaranya liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Allah nak kitanya. Kita lihat sirah sikit sebanyak sebelum zaman jahiliyah di Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu orang-orang Mekah ni zaman jahiliyah ni, kau bonah nak dah kira dah. Antara lagi itu mereka ni tawaf. Mereka tawaf, tapi tawaf kadang bertelanjang hari Allah. Jadi kita ini keadaan akhlak yang buruk. Ini zaman jahiliyah ni, bukan zaman Nabi. Zaman jahiliyah, perhara ketika itu dah kira arak ni biasa je. Kemudian benda-benda haram pun ni, rasuah ke macam-macam biasa. Lepas tu dia antri terlihat dah berlaku dah. Antaranya riba-riba ini, orang kaya, pembesar Mekah ketika itu, Allah kaya raya. Nak cerita keadaan dia, tapi Nabi dibangkit, tak lain nak betulkan perkara tersebut. Bayangkan nasib orang perempuan ni, Allah madangnya. Lahir saja dibunuh, beranak saja dibunuh. Ini anak perempuan zaman dia dah beri manfaat kepada keluarga dia. Kalau bela sekarang ni, ibarat kita hari ni lah, belum kita faham kita orang kampung ni dah. Kita boleh lembu lah contohnya, lembu. Kalau lembu nak apa dah ikut tuang, lawan tuang ni, makan apa dah, kita nak benar tak boleh lagi ke? Dah baik kita semelahkan daging. Dah nak kita ini keadaan dah. Tapi ini bunuh manusia. Anak perempuan langsung ada hak. Ini berlaku zaman jahiliyah.
Zaman jahiliah. Tapi Islam datang, ni Nabi yang datang, saya dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Perempuan ada hak dia. Lelaki ada hak dia. Ini keadaan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, jaga hak masing-masing. Perempuan ada hak, lelaki pun ada hak. Suami pun ada hak, isteri pun ada hak, anak-anak pun ada hak ke atas hayat keluarga dia. Ini baiknya Islam. Mulia Islam dibawa oleh Nabi SAW. Tapi Nabi kata akhir zaman nanti ni la takumus hatta yakuna as'adun nabi dunya luka bil luka. Ini kita bincang. Tapi kalau luka ini, di antara ciri dia luka bil luka ini, orang yang tahu saka baka dia, yang buruk akhlak dia, dan juga itu dan yang bodoh bebal. Dan kita mesti hadis ini menjadi sebahagia bagi manusia dengan kesenangan dunia. Allah, banyaknya harta dia, orang kat sanjung berkata ini kita lihat. Yang diceritakan oleh Nabi SAW, di mana kita lihat sindia antaranya. Kalau kita kenal luka bin luka siapa dia, saya semak sehingga sebanyak cari bahan-bahan ini. Dikata sini, dikatakan itu la takum hatta yakuna asaduna lid dunya liqa bil luka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan nilai hasan oleh Al-Baihaqi. Siapakah sebenarnya luka bin luka yang disebut dalam hadis tersebut? Luka lam ka ain ba yanub bin luka. Jadi sama je. Luka bin luka. Dah sama saja. Anak sama saja. Dah ceritanya para ulama mensyarahkan hadis tersebut bahawa luka bin luka ini ialah siapa dia? Pada asalnya digunakan untuk hamba dan juga untuk orang yang kedenguan dan kehinaan. Al-hamku waz-zulli. Hamku ni orang katakan qillatul aqli, ataupun itu akal dia kurang. Maksudnya orang yang bodoh lah. Kalau kita sekolah hari ini, zaman saya sekolah mungkin lain dah. Jadi sekolah mana-mana pun dulu saya sekolah gong dulu. Kalau kita ni orang bodoh sikit tu kena hujung lah. Dah masa sekolah dulu darjah 1 2 kelas. kelas B, 1 A 1 B, 2 A 2 B. Dah. Jadi kalau hok cerdik depan lah. Dah. Kalau hok lembak sikit tu lembar sikit tu baca depan baca duduk belakang. Dah. Ini keadaan dia, gambaran dia ni. Dah. Nak ceritanya itu keadaan dia. Budak yang bebang. Dah, lemah sekarang ni. Dalam pelajaran ini nak mengira pun tak tahu itu gelarannya digalakkan. Dalam hadis menggelarkan itu orang yang dengung dan juga orang yang hina punya. Sebuah hina sekali Allah, bayangkanlah di mana tu hina ini tak ada maruah dalam kampung pun Allah hinanya dia. Mungkin dia antara kita yang hina orang ni, kalau dia penyakit itu bukan anugerah daripada kita, daripada itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi kalau hina sekarang ni wa maksiat sekarang ni, nauzubillah dah. Allah kata jangan main orang tu masuk kampung main otin contoh. Dah orang kecil mau tahu dah perangai dia. Dak molek dah. Nauzubillah, contoh kena kata dah. Tak ada belakang kampung kita ni dah contoh. Kena faham tu. Jadi keadaan dia antaranya kalau main orang ni bilang orang ni balik kampung ni jaga rumah kita. Dah orang sebut-sebut. Dah nak ceritanya dengan perangai dia, akhlak yang bodoh yang ada pada orang tersebut. Jadi ini gelaran. Kalau kita lah, kalau cerita-cerita mana orang kata bodoh ke dapat pandai gitulah. Buat pandai ke apa, digelar-gelaran. Tapi dalam hadis ni itu gelaran dia kepada orang yang hina. Dah tak ada maruah sekarang ni. Kemudian orang yang bodoh pula. Diderakan. Itu pendapat yang pertama. Dan dalam hadis tersebut huraikan luka ni ialah orang biasa je. Dah, yang tak punya ilmu, tak ada ilmu sekarang ni dan mengurus urusan manusia, dan juga tidak ada gelaran title itu orang agama. Ni satu perkara lagi ni yang dihuraikan daripada siapa luka ini. Yang pertama ialah orang biasa je. Kalau kita orang kampung lah, dah kerja-kerja ni di antaranya tanam padi contohnya. Dah tanah kerja-kerja kontrak ke dah apa, dah ada kerja lah orang biasa. Itu siapa itu? Itu pensyarah tu lain. Ni guru besar ni lain. Dah ini pegawai tu lain.
Ini dah antaranya yang berhormat ni. Dah lain sawa dia. Ini contoh. Tapi nanti cerita luka ni, luka bin luka ini orang biasa je. Dah orang biasa yang tidak ada ilmu, tidak ada memiliki ilmu, dan juga dalam mengurus usaha manusia pun tidak ada, ataupun title sebagai ahli agama, ahli ilmu tidak ada. Orang biasa. Tak, tetapi di antaranya berlaku di akhir zaman ni, dia ni orang sanjung berlaku. Allah nak amal ni. Dah, kaya je dia. Dah kerja apa? Tak kerja gitu dulu, tapi piti banyak contohnya dah. Dah, tak ada yang tapi tu dah. Yang malang lagi ada dia memegang satu jawatan dalam negara ke, Allah. Ini hancur. Nah, dengan cerita ni kegalauan ni, dia huraian daripada dia tersebut. Orang biasa je. Tetapi di antaranya dia ni orang pakai sanjung belaka. Pakai hormat belaka dia. Tak. Sebab apa? Dengan kekayaan dia. Contohlah kata zaman Nabi Musa dengan Firaun, Qarun, tak. Harta banyak. Kaki zaman ni banyak orang kalau orang aktiviti banyak, Allah. Tidak. Maka kita orang lemah, orang susah ni jadi hamba dia. Na'udzubillah. Tak. Nak cerita keadaan dia. Apa-apa jualah. Tak. Ini keadaan kedua yang dikatakan hadis tersebut. Orang biasa, lukanya orang biasa. Kemudian dikata yang ketiga ni, yang luka bin luka tadi dah, iaitu dipanggil adalah as-saghir. As-saghir ini orang yang kecil dalam bidang ilmu tetapi cuba menonjolkan diri sebagai ulama. Allah, na'udzubillah, ini ramai juga ni. Orang yang tak ada ilmu, ada ilmu sikit-sikit je, nanti masuk pondok tu baru 6 bulan contohnya dah. Lepas tu dia berlagak seperti orang alim sungguh. Orang paling hebat lah. Kalau kampung kita punya paling hebat sekali. Masuk pondok 6 bulan baru. Dikata as-saghir. As-saghir ni orang yang itu kecil, ada ilmu sikit, dalam bidang ilmu, tetapi menunjukkan diri sebagai seorang ulama. Orang hebat dia ni dah. Hebat ni, Allah, na'udzubillah. Itu gambaran yang gelaran kepada luka bin luka tadi. Yang keempat, hadis yang kata luka bin luka siapa dia? Yang keempat dihuraikan sini. Luka juga dirujuk kepada ar-ruwaidah. Ruwaidah apa ruwaidah? Yang ditarikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang biasa yang tak punya ilmu yang cukup tetapi bercakap dan menguruskan urusan awam yang memerlukan kelayakan ilmu. Allah, ini perkara lagi bagi ruwaidah. Ruwaidah ni digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang biasa je. Tak ada ilmu pun, tidak memiliki ilmu, tetapi bercakap kepada orang awam ni, kepada kita semua ni seperti orang yang ada ilmu. Ini orang berlaku. Allah, ini nak gambar keadaan ini berlaku tak zaman kita hari ini. Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat kecuali itu as'adun nas, manusia yang paling baik ialah luka bin luka tadi. Luka bin luka digambarkan dalam rujukan ini, iaitu ada 4 kategori dia tadi. 4 kategori. Yang pertama itu seorang hamba, seorang hamba yang bodoh, yang hina. Yang kedua dikatakan orang biasa, tidak ada pun memiliki ilmu, tapi dia pandai mengurus orang manusia dengan atas title ahli ilmu. Dia tak ada ilmu, tapi dia lakonan dia, cara dia macam orang ada ilmu, dengan pakaian dia, dengan cakap dia hebat. Hebat sungguh orang ni. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah orang yang kecil dalam bidang ilmu, mana orang yang ada sedikit ilmu, tetapi cuba menunjukkan sebagai diri seorang ulama, orang paling alim, orang alim. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau Nabi kata itu ulama menghuraikan ini sebagai apa? Ar-ruwaidah. Ruwaidah ini tarikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang biasa yang tidak ada ilmu yang cukup tetapi bercakap dan menguruskan urusan awam yang memerlukan lelakan ilmu atau melayakkan, mempunyai ilmu yang tinggi. Dia berlakon ni, dia hebat, itu hebat ni, dia belajar situ, belajar sini. Ada orang pergi belajar sebenarnya di mana-mana, dekat di Melacong pun ada, tak belajar pun
Contoh kita hari ni, kalau pelajar kita di Mesir hari ni, waktu dia antara dia kan nak hina dah pelajar di Mesir hari ni. Sebab semalam saya sedih temu duga orang nak masuk dulu program JKOH ke apa, program tu kan ni, itu temu duga dia. Tak, temu duga dia cakap Arab dah, kata ni balik mana ni, dia balik Mesir. Dah tanya mai semuka apa nama awak, dah aina taskunu, di mana awak tinggal. Adakah dia jawab ana taskunu juga. Kaedah bahasa Arab ana taskunu salah, patut ana askunu. Nak cerita keadaan dia ni, ada kalanya dah kira di Mesir di mana-mana pun, kalau di Mesir sistem dia dulu tak perlu pun hadir kuliah. Dia wajib hadir peperiksaan saja, beli modul, baca modul, dah pesa dulu alhamdulillah. Dah apabila demikian tadi nak beritahu kepada kita, apabila temuruka kita komunikasi dengan mereka tak mampu dengan komunikasi. Dan Nabi ramai yang itu mereka ni cari orang lain kat luar tu, pergi masjid tu, masjid ni pun ramai, tapi sebenarnya kecil itu keadaan dia. Kita bertemu orang-orang ni yang mana mereka ni tidak memiliki ilmu yang cukup, walaupun dia berhadapan dengan orang alim, banyak ulama-ulama sana, mereka dah ambil kesempatan sana. Apa mereka balik Malaysia ni, mereka berlaku seperti apa? Orang yang mahir dalam bidang agama. Allah, na'udzubillah berlindung. Tapi ini binanya kecil lah, bukan semua sekali. Faham tu? Nak cerita gambaran kepada kita. Tak. Ada kali di antaranya apa ni, mereka ni tak ada kisah pun. Tak. Duduk sana, duduk orang Melayu, cakap Melayu, duduk negara Arab. Tak. Jadi ini rugi kita sebenarnya. Tapi kita bimbang sekarang ni, yang katakan Nabi ni, Luqah ni ialah dikatakan dia tarik kepada itu Ar-Ruwaidah. Ruwaidah ini ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang orang biasa yang tak punya ilmu yang cukup, tetapi bercakap dan menguruskan urusan orang awam yang memerlukan kelayakan tinggi. Hari ini kalau kita di sistem kita hari ini, orang yang memiliki kelayakan tinggi mana PhD dah ada, bermula bachelor, kemudian master, kemudian itu PhD punya dah. Ini pasaport kita, ini kedudukan kita. Dan karya yang empat ini kalau kita rujuk dalam kitab itu Syarh Sunnah, karya Al-Baghawi menceritakan empat perkara tadi tentang luka bin luka ini. Dan berlaku sebelum tu. Dan yang lain lagi sini terangkan sini, dikata sini di antara lagi luka bin luka ini adalah watak yang mendominasikan dunia ini pada akhir zaman. Kita orang ini dia memiliki di akhir zaman nanti watak-watak tadi. Dan dikatakan sini di antara Mubarak Furi menyebut nama Tuhfatul Ahwazi tentang penggunaan luka bin luka hadis. Ia merujuk kepada seseorang yang hina keturunan luka tadi, dan dikatakan juga tidak ketahui asal usulnya. Dalam Kitab An-Nihayah disebutkan bahawa istilah luka merujuk kepada hamba dan kemudian digunakan bagi menggambar kebodohan dan kehinaan. Luka bin luka ini dalam Kitab An-Nihayah mengatakan iaitu seorang hamba yang bodoh kemudian yang hina pula. Ini luka. Hadis ini menggambarkan iaitu kemerosotan kualiti hidup di dunia menjelang akhir zaman. Maksudnya hadis nak gambarkan, hadis kita baca tadi itu, Nabi nak beritahu kepada kita akhir zaman ni, dan sebelahnya kiamat ini akan terdapat itu manusia ni tidak berkualiti lagi. Manusia tidak berkualiti lagi. Dengan sebab itu lahirnya tu watak-watak seperti luka bin luka tadi. Kita ada satu daripadanya. Dan sini dia antara apa lagi? Dan juga dikatakan itu sebagai penguasa ataupun pentadbir, pemilik, pemerintah yang bersifat luka bin luka ini akan mengendalikan urusan orang ramai. Ini terlihat sendirilah. Orang yang seperti ini yang mengurus urusan orang ramai sekarang ni, dari segi apa? Kekuasaan politik dia, pencapaian ekonomi maupun kehidupan sosial berada di tangan orang yang entah apa-apa sekarang ni. Orang seperti luka bin luka tadi akhir zaman. Segala-galanya berada di tangan mereka. Dan orang tidak kenal pun dia sebelumnya. Daripada mana dia ni? Apa sejarah dia ni? Dan tiada track record, dan kemunculan kemunculannya ke arena ada seperti langau yang menumpang tuah pada mujahid dan pejuang. Tiba-tiba dia ni ada. Contoh nyata antara ketika
orang-orang iaitu musyrik kufar Mekah sekarang ni, ketika sebelum Nabi hijrah, mereka bermusyawarah. Mereka musyawarah sekarang ni, apa tindakan kita ke atas Nabi SAW. Jadi dalam cadang tersebut, antaranya kata, tiba-tiba ada seorang tu bercadang bahawa kita bunuh saja Nabi Muhammad SAW. Tiba dikatakan siapa dia? Iblis yang menyamuk manusia. Dah kenal apa orang ini? Tiba-tiba dia kata tak ada lain dah ni, kadang nak hapus apa ini, nak hapus Islam yang dibawa oleh Nabi, kita bunuh saja Muhammad. Itu yang berlaku di antara sebab di antara Isra dan Mi'raj ketika hijrah Nabi SAW. Ini kisah direkannya dah. Dan banyaklah cerita lain lagi dah. Kemudian dihuraikan lagi sini, langau ni, langau ni kata, tengok langkau umum kata ibaratnya kalau apa ni, dalam ijaz lah, ada benda tu wow yang bagi mai singgah sekali. Ni dah ibaratnya. Dak kenal pun dia ni mari mana, orang lain tak ada pukul bulan tiba-tiba mari sekor tu. Dak nak ceritanya dia mai tumpang kan ni. Dak ini katakan. Lalu mereka menjilat ghanimah dunia menjadi milik mereka. Mereka cuba memiliki kekayaan dunia macam-macam kalau peperangan tu dah jadi milik mereka, dan ini akan menyebabkan mereka kaya. Dalam hadis lain dikatakan bahawa sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yaghlibu ad-dunya luka bil luka wa afdalun nas mu'min baina karimaini. Ini satu hadis lagi Nabi tahu sini, hingga Nabi tahu sini apa dia, dan akan berlakunya kiamat ini sehinggalah luka bil luka ni mengalahkan yang menguasai dunia, dan sebaik-baik manusia mukmin ketika itu ialah baina karimain, di antara dua orang yang mulia. Dihuraikan sini, ketika akhir zaman nanti, manusia yang baiklah manusia yang berada di antara dua yang mulia. Dihuraikan, manusia walaupun ketika itu huru-hara ke pentadbiran, pemerintah ke dimiliki orang-orang yang jahil tadi, luka bil luka tadi, tapi Nabi kata di antara ketika itu manusia yang baik, di antara dua yang mulia. Ulama menghuraikan maksud dua yang mulia itu dengan perbezaan pandangan kepada 4 makna dikata. Di antara dua, orang yang paling mulia yang hidup ketika itu di antara dua yang mulia, ulama hurai pula sekarang ni. Dua yang mulia ialah bapa yang mulia dan ibu yang mulia. Apa mak mulia dan ayah mulia, maka orang terbaik adalah yang ada ibu bapa yang mulia. Jadi maksudnya orang yang mulia ketika itu, mak dia baik, ayah dia baik. Ini dikatakan karimaini. Dan hadis kita baca yang kedua tadi, itu makna yang pertama karimain. Dua yang mulia itu ialah bapa dan anak. Ini satu kata mak dengan ayah, tapi kedua yang mulia ketika itu ialah bapa dan anak. Maka orang yang mulia itu yang ada bapa yang mulia dan anak yang mulia. Dihuraikan iaitu karimah ini, orang yang ada dua kemuliaan tadi. Yang ketiga makna karimah ini, dua yang mulia ialah dua ekor unta yang digunakan untuk mengiringi pengasingan diri agar tidak bergaul dengan manusia yang rosak tadi. Nah, ceritanya sini, dua ekor yang unta sekarang ni dia berasingan, dah bergaul dengan perkara-perkara yang akhlak buruk dan perkara yang tidak ada baik. Dan yang keempat, dua yang mulia ialah dua ekor kuda yang digunakan untuk jihad fi sabilillah. Di antara ini gambar-gambaran mengikut pandangan itu ulama-ulama sekarang ni berpandu kepada hadis tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu manusia yang hidup di akhir zaman nanti sebelum berlakunya kiamat. Ini keadaan. Kita fikir sendirilah, sama ada hari ini ke tak ada, kita fikir sendirilah. Dalam hadis lain lagi, dilihat sini, dia hadis ini datang di waktu di mana itu ja'a arabiyun, datang orang Badawi. Badawi ni orang yang kasar sikap dia, perangai dia agak kasar sikit. Kalau siapa yang pergi ke Mekah ke tengok ke, kalau setiap malam dalam akhbar dia tu An-Naba, berita dia, di mana raja dia bertemu dengan orang Badui ni. Nak mengadu apa kampung dia tak ada tu tak ada, tapi lah ceritanya dia ngada ada, walaupun depan raja dia, tangan dia tak ada protokol pun. Antaranya tunjuk depan raja itu dengan tangan kasar. Kalau kita hari ni ampun tuanku, nak beradu beradab je, tapi orang Badui ni sebab kasar.
Dalam satu majlis tu Ja'arabiyun, Nabi tengah bercakap mengajar sekali, tiba datang orang Badui. Ja'arabiyun, dia kata mata sa'ah, bila berlakunya kiamat. Berlakunya kiamat. Kata kitanya di mana Nabi tahu idza dujatil amanah fantazir sa'ah. Yang pertama Nabi kata apabila tidak adanya amanah, orang beri amanah dah tolong jaga sejik ni, tolong jaga apa ni, aku nak musafir, tolong jaga barang ni dah ya, tapi dah pegang amanah. Ini dah, maka Nabi kata tak pantas sa'ah, maka tunggulah hari kiamat nanti. Umar bertanya lagi, kaifa idha'atuha, bagaimana hilangnya amanah ini? Hilangnya amanah ini, maka Nabi terang lagi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Maksudnya Nabi tahu apa? Orang yang dah pegang amanah ini, siapa dia? Bagaimana bertanya bagaimana hilangnya amanah ini? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, apabila diberikan segala diserahkan urusan atau urusan sekarang ni ila ghairi ahlihi, bukan ahli dia, bukan kepakaran dia. Maka ketika itu berlaku kiamat. Ini dalam hadis yang panjang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cerita keadaan demikian. Tetapi di mana Allah Subhanahu wa taala menggariskan, beritahu kepada kita orang yang diberi amanah tadi. Kalau lihat surah Al-Hajj ayat 41, Allah terangkan bagaimana kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahu fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj ayat 41. Buka surah Al-Hajj ayat 41. Maksud kita sebut orang yang dia amanah sekarang ni, apa di antara sifat-sifat mereka pemegang amanah ni? Alladzina immakkannahu fil ardi, orang-orang yang kami berikan kepada mereka itu kekuasaan pemerintahan ke fil ardi, berdasarkan muka bumi ini. Antara tugasnya orang yang memimpin tadi, yang mengurus tadi, yang kata lukak bil lukak ni, orang tu tadi, kita bandingkan. Allah kata yang pertama sekali aqamus salat, hendaklah mereka ni mendirikan sembahyang. Nak kita kepada kita hari ni, patu yang mula dengan aqamus salat. Pasal apa dimulakan dengan sembahyang? Suruh orang sembahyang, dia jaga sembahyang. Kenapa di mana sembahyang ni? Imaduddin. Sembahyang ni tiada agama sebenarnya. Jaga sembahyang. Kalau kita lihat pemimpin pemerintah hari ini yang mereka ni tahu bahawa ini amanah, mereka tak dapat tidak itu, mereka ni sembahyang dan menyuruh orang rakyat dia, orang boleh pakai sembahyang. Ini sembahyang yang difardukan oleh Allah Subhanahu. Adakah budaya solat? Yang kita hari ni, Allah rugi kita hari ni, tengok tengah tempat tu masjid besar tapi orang tak agama. Ini dia angkat perkara yang kita fikir bersama. Tak kira siapa dia. Sebab pemimpin ni umum. Macam kita hari ni, kat umur kita, orang lelaki-lelaki ketua lah umur tangga dia. Dia kena semayang, suruh anak dia semayang, jaga semayang. Ini di antara kita lihat ciri-ciri orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, aqamus salat, dirikan semayang, wa atawuz zakah, yang kedua, dan mereka mengeluarkan zakat. Allah, ini hari ni apa dah keluar zakat hari ni? Sama hari ni orang kaya-kaya hari ni dah zakat pun mengurangkan, iaitu pitih dia dalam pen dia. Sedangkan orang kaya dengan orang miskin ni ada alaqah hubungan, mengeratkan satu rahim dengan melakukan keluar zakat untuk orang fakir miskin. Itu hak dia. Dan kumpulan-kumpulan lain yang dapat asnah, 7 asnah, 8 asnah dah. Ini di antara ciri dia, itu wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf. Kerana di antara mereka ni pemimpin siapa-siapa sekarang ni, wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh dia buat benda yang ma'ruf, benda yang baik punya. Jangan kita hari ni Allah banyak di negara lain ke di mana-mana ke, mereka tak berat al-amru bil ma'ruf, mereka tak berat. Sedangkan ni Allah garis Al-Quran. Ciri-ciri orang nak jadi pemimpin ni, di antara aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf,
suruh buat benda-benda ma'ruf, benda yang baik, dah, wa nahi anil munkar, dan mereka mencegah benda munkar. Hak dah molek kena cegah, hak dah molek kena larang sekali. Walillahi aqibatul umur, dan serah pada Allah Subhanahu wa taala segala urusan sekali. Mudah kita faham. Betul kita baca hadis yang panjang menceritakan kemungkaran yang berlaku itu, sama ada di kampung ke dah, di negeri negara ke, Nabi ajar kepada kita. Ibaratnya kita ni dalam satu kapal yang besar, yang bertingkat-tingkat. Ada yang panjang boleh reka cerita dah. Jadi ceritanya orang bawah ni nak ambil air atas dah, dia bawah sekali, tertanya duduk tingkat bawah sekali. Mana kan dah nak ambil air dalam laut dah ni. Dah dalam laut dah. Sama ada laut ke sungai ke, duduk tingkat atas. Jadi orang atas tu banyak kemudahan, antaranya adalah buka ke semewang paip ke apa dah. Orang bawah naik ke atas dah, payah lambat dia kata. Nak mudah sekali kita ambil air ke bawah, kita tebuk perahu, tebuk kapal tadi. Mana gamak agaknya. Dah, tebuk kecil je. Dah, nak ambil air je. Dah, lama kelamaan kapal tersebut, bos buat akan tenggelam. Nak cerita gambaran kepada kita, tengok benda munkar dalam masyarakat ini tidak cegah. Semakin hari semakin lama, semakin banyak, semakin hari semakin banyak, akhirnya itu rosak masyarakat tersebut, negara tersebut, negeri tersebut, dengan sebab tidak ada itu mencegah kemungkaran tadi. Patut Islam ajar kepada kita, Nabi ajar kepada kita, man ra'a minkum munkara bal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi, dzalika adaqul iman, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis tersebut, apabila kita lihat benda mungkar yang berlaku di tempat kita, di rumah kita ke di mana-mana sekali, Nabi kata fal yughayyiru, dalam kamu mengubahkannya, biyadihi, dengan tangan. Tangan ni macam-macam istilah lah. Kalau kita kat rumah kita dengan anak kita, kita pukul lah gunakan tangan kita. Dah, dia pukul bukan pukul sampai nyeng. Dah faham? Pukul tarbiyah, didik. Lepas tu kita hari ni disunatkan kita sipang rumah kita rotan. Dah, rotan. Bukan sipang apa ni. Orang lain apa dia apa sipang rotan, tujuannya apa? Wah, dak mayat ni nampak dak dinding dia rotan. Dak, dia serung dah tengok rotan ni. Nabi ni kaedah dia. Dak, Nabi kata itu ubah dengan tangan. Orang apa ni, contohnya dia kata dalam negara kita, negara mana sekarang ni macam maring, tangan juga. Tak apa dah. Nak cerita guna tangan. Dak, ini satu perkara. Yang keduanya, tak mampu dengan tangan, dengan kuasa yang ada pada kita sekarang. Nabi kata apa? Fabil lisan ini, kita ubahkan dengan lisan kita. Lisan sekarang kita beri nasihat, tegur, tengok mudah molek ni, wahai buat benda dak molek ni, dak minum arak, mudah sembahyang, contohnya ingat kita ni gambar dah ayah-ayah kita, mak kita mati dah, balik-balik dah, kita pun nak ke situ juga, ya dah. Kemudian lagi orang muda sekarang mati ni dah ketua muda sebenarnya dah, bukan kata nak mati orang tua dah, orang muda pun mati, baru-baru beranak pun mati, hak setahun pun mati dah. Ini beri nasihat, di antaranya siapa beri nasihat. Lepas tu kalau sekolah hari ni ada cikgu kaunseling punya, kaunseling budak-budak ni pasal apa dah mai sekolah ni, tahu punca dia ni dan macam-macam lagi. Rumah dia antara tanggungjawabnya suami isteri lah, ayah dengan mak lah. Dah, kalau mak tu nampak apa ni boleh baik dengan anak, mak tu lepas ni ayah ni kena buat baikkan sikit. Dia kalau buat baik lah ke atau anak-anak ni tak pada, contohnya kena ada lah. Ini kaedah-kaedah yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan. Dan lebih tinggi lagi, ada ustaz-ustaz mengajar sini beritahu terang bab semayang, akibat dok semayang, akibat minum arak contohnya, dah macam-macam lagi kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Banyak di antara pengajaran kita boleh ambil, baca ulama, baca hadis, dok mengajar dan macam-macam lagi dah, supaya di antara benda tu maklumat sampai kepada orang awam. Dah, tentangnya itu pentingnya kita menjaga agama kita ni. Dah, antaranya semayang. Yang pertama, jaga semayang kita. Kalau baik semayang, insya-Allah pasal apa kita mati nanti, yaumul hisab nanti,
Dia katakan perkara yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala as-solat. Apabila gagal solat, dah berjaya solat, dah fail solat ini, maka kita dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ni, cuma kita hari ni kalau lepas-lepas tu kita bertaubat kepada Allah Taala. Zaman muda memang kita lara kira-kira asal apa di zaman muda dulu dah. Kita ni lada sikit, dah lara sikit, dah sampai kita qada ya Allah apalah dosaku ya Allah. Dah tu. Dan yang ketiga, Nabi ajar menemukan sekarang ni yang berlaku dalam masyarakat ke di mana-mana, kita tak mampu sekarang ni, kita benci dengan hati kita. Allah, aku tak mampu ya Allah, tengok menemukan ya Allah, aku benci perbuatan ya Allah. Berilah hidayah kepada kawan-kawanku ya Allah, teman-temanku ya Allah, semoga mereka menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni saya baca dalam artikel baru Allah ini dia antara dilihat banduan sekarang ni, banduan ini mana hukum bunuh, hukum gantung. Dia ni dikatakan di tubuh dia penuh dengan tatu, tapi dia di dalam penjara tu kita ni Allah ini hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni berzikir, baca Quran, kemudian jadi imam dalam penjara tu sampai masih digantung. Tubuh dia penuh dengan tatu. Tu pun dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tu. Dia antara banyaklah kita di lama juga di tekad kita. Apabila dia antara ketika orang memandikan, dua mandikan, segala tatu-tatu semua hilang berlaku. Allah, ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tatu gambar dikatakan yang aneh yang berlaku di mana Allah tunjuk dah, di mana Allah mengampunkan dosa-dosa di Allah. Ini gambaran kepada kita kebesaran Allah Taala. Yang penting kita hari ini sebagai hamba sekali kita bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar taubat sebenarnya. Itu kita hari lepas sembahyang kita ambil masa sikit sebanyak, astagfirullahalazim, astagfirullah ya Allah, apalah dosaku ya Allah. Astagfirullah, minta ampun. Dah, semoga ampunkan. Lepas tu Nabi dikatakan itu sebanyak 70 marrah. Sehari 9-7 dia dikatakan itu 70 kali. Dia tu hak 100 pun ada. Dah terutara Nabi dijamin dengan surga dah paling kurang sikit dah 70. Dan masa mana 70 ni? Ulama mengatakan itu selepas sembahyang 10 50 yang wajib dah. 5 waktu 10 50. Nak tidur malam 10 lagi, bangun esok 10 lagi 70. Nak kita ini jadi amalan kita. Tapi kita hari ni Allah tu lah lemahnya kita dah nampak asal macam tu, nampak istighfar semua. Sedangkan mana istighfar ni talabul afwi, ada kata itu minta keampunan daripada Allah. Allah jangan contoh di banduan tadi, apabila dimandikan di air itu hilang segala tatu di badan dia. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengampun. Kalau lepas tu kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita balik dalam keadaan kita ni sebagaimana kita dilahirkan oleh mak kita, ibu kita, keluar daripada mak kita ni bersih sebersihnya. Dah. Jadi dapat tidak Allah suka orang yang iaitu bertaubat kepadanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita ni bertaubat sebenarnya. Hari-hari taubat sebenarnya. Sibuk macam mana astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita banyaklah tentang kelebihan taubat ini. Apa-apa juga kita hari menghadapi masya-Allah, masyarakat ke musibah ke, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua sekarang ni. Tak isyak kita. Isyak dah. Tak dengar. Tapi kita baca hadis insya-Allah dan ambil hadis kedua ni. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi qala la taqumu sa'a illa ala syirarin nas, rawahu Muslim wa Ibn Ahmad. Ini ada kedua kita berlaku di akhir zaman. Tadi ceritanya itu orang yang seperti luka bin luka. Yang keduanya hadis ini diwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia ada Abdullah Ibnu Umar pun ada, tapi di antara Abdullah Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu katanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Daripada Mas'ud radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berlaku saat kiamat ni melainkan semasa tidak ada dunia ini selain daripada orang-orang yang jahat.
Syirarun nas, orang yang jahat, yang tidak mengenal baik dan buruk. Di akhir zaman nanti, kitanya orang-orang alim semua dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang baik semua dimatikan. Dan ketika itu dunia kadang huru-hara ketika itu. Dan tidak ada kenal pun. Sudah ada orang yang jahat yang memimpin, yang hidup ketika itu. Berlakunya kiamat ini. Ini diterangkan oleh Nabi SAW. Nak cerita kepada kita apa dia? Kita fikirlah tak, banyak hari di antaranya orang yang jahat ini jadi pemimpin dalam itu, dalam apa, dalam negeri ke negara ke luar negara. Tengoklah apa pemimpin yang jahat tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah tahu halal haram sekarang Allah. Tak, tengoklah di mana-mana hari ni, satu keluarga dah di mana-mana hari ni. Kalau mak pak dia tahu garis isi contohnya dah. Bagaimana keadaan anak nak? Kita sendirilah. Tak. Tapi orang anak, kalau orang ada ilmu sikit sebanyak ni, Allah yang biar berat ni, belum garis, adakah umat? Pasal apa Nabi tahu ketika maghrib ni, syaitan ni bertebaran ketika, berkeliaran ketika itu. Allah nak cerita ini keadaan dia. Tak. Tapi kita tengoklah keadaan masyarakat hari ni, Allah. Berapa ramai di antaranya kalau kita boleh tengok apabila azam berduyung-duyung itu ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, saya pergi ke 2000 berapa, pergi ke di Naratiwat, di rumah Yakak sana. Tengok suasana tu, walaupun Naratiwatnya dia tengah penduduk dia orang Islam, tapi di bawah di perintah itu kerajaan Siam punya, Buddha punya dah. Tapi tengok suasana tu, orang pergi masjid Allah hidup macam kat Mekah. Pasal negara orang Thailand ni banyak kan, mereka ni berada di Mekah sebagai daripadanya. Mereka balik, mereka menghidupkan masjid, buat masjid Allah, ceritanya hebat nampak dia. Suasana dengar azan saja berduyung ke masjid Allah. Ini keadaan dia. Keadaan dia itu kalau berasa pergi itu, kalau Naratiwat, kalau di Patani ke, ini keadaan yang ke bandar dia. Kalau bandar mana-mana keadaan lain lah. Tapi nampak suasana itu. Mereka dengar azan, mereka dikatakan itu bergegas. Mereka ni berlari-lari ibadat itu menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka faham bahawa itulah seruan ilahi. Azan ni seruan ilahi. Mereka tahu di antara itu hayya 'alas salah, mereka mengerti hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mereka ni mengerti. Marilah sembahyang, marilah menuju ke arah kemenangan, kejayaan. Jadi suasana ini berlainan. Tepat hari ini kita dah alhamdulillah di Terengganu nampak juga, di Kelantan nampak juga. Terus pulau KKL ada dah tahu. Ada kali dah dengar azan pun ada. Allah, pasal apa kurangnya masjid. Tengok dah tahu garis isi kalau di KL tu, Allah bangsa hidup di KL, kita kan sekali pun sepening kepala. Nak pergi sejik pun payah. Nampak sejik 2 juta pula jauh pula tu, dia pula sejik. Nak cerita keadaan itu. Tapi kita nak alhamdulillah dalam tengah batu sekilo ada surah, ada sejik. Alhamdulillah mudah kita nak buat ibadat. Ini keadaan dia. Tapi Nabi lebih tahu kepada kita dalam hadis ini apa dia itu. Yang pertama kita kenal siapa dia, iaitu Abdullah bin Mas'ud ini. Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ialah orang di antara orang yang paling awal memeluk Islam. Ketika itu berumur 6 tahun memeluk Islam dah. Ini Abdullah bin Mas'ud ini memeluk Islam, dan juga merupakan ulama yang besar dan menghafal Al-Quran. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya apa dia? Innallaha indahu ilmus sa'ah, di mana itu sungguhnya Allah di sini ada ilmu sa'ah. Dia boleh tafsirkan, beritahu kepada sahabat-sahabat hebatnya ini, dia pakar di bidang Quran. Dan dikatakan bahawa dia meriwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak itu 808 hadis. 808 hadis. Mati di Madinah, berumur iaitu 60 tahun. Ini Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun itu 30 Hijrah dia mati. Jadi Nabi tahunya, didengar daripada Nabi ini dikata tidak berlakunya kiamat ini ataupun hampir kiamat nanti, segala urusan pemerintahan ke pentadbiran ke apa-apa sekarang ni dalam negara negeri ke di kampung sekarang ni berada itu di tangan syirarun nas, iaitu manusia yang jahat, berjahat sekarang ni, yang tidak mengenal di antara itu baik dan buruk. Dah tahu di antara halal dan haram.
sapu dan kena auzubillah. Ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sama-samalah kita itu antara itu kita ni pakat jagalah akhlak kita. Kita boleh fikir dia antara siapa yang nak memimpin kita, nak menjaga kita. Kita sebagai ketua keluarga kena ada ilmu nak menguruskan keluarga kita, anak-anak kita dan juga masyarakat dan macam-macam lagi. Lepas tu Nabi ajar kita, wa man arad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada bihima fa'alaihi bil ilmi. Maksudnya orang yang nak dunia, cari dunia, saya nak nega ke, nak apa ke, kena ada ilmu, kena belajar. Barang siapa yang nak akhirat, kena ada ilmu. Mana kena belajar? Tak, kita nak balik ke negeri akhirat nanti, nak berdepan dengan Allah Ta'ala, kita belajar semayang, bagaimana cara semayang, rukun semayang, dah perkara yang haram dalam semayang, macam-macam. Puasa kita belajar buat puasa, kemudian buat jual beli kita belajar buat jual beli. Luas perbincangan bab agama ini dah. Tapi Nabi kata wa man arada bihima, wa masa penuh dia pun nak, akhirat pun nak, kena ada ilmu juga. Dah kita hari ni alhamdulillah dunia pun nak, akhirat pun nak, maka kena ada ilmu. Itulah sikit sebanyak untuk malam insya-Allah. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita ni orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan yang pertama, orang yang berikan semayang, keluar zakat, kemudian suruh benda ma'ruf, dan juga itu mencegah benda yang mungkar, dan segala urusan kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhidina siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.